Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke kelas Matematik tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Bagi pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat pada unit 2, pecahan, perpuluhan dan peratus. Jadi hari ini kita hanya memfokuskan kepada darab pecahan. Fokus kita pada hari ini adalah untuk mendarab pecahan bagi dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Jadi mari kita lihat bagaimana untuk menyelesaikan darab pecahan. Untuk darab pecahan, kita ada 3 langkah mudah. Pertama, pastikan semua berada dalam nombor pecahan iaitu pengangka dan penyebut. Macam mana? Biar ada nombor A per B. Contohnya, 1/2. Okey, kemudian setelah berada dalam semua nombor pecahan, kita akan buat pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. Okey, untuk darab pecahan, penyebut terus ditulis yang sama, nombor yang sama. Kalau 4 tu 4 lah, kalau 3, 3. Okey, kemudian jawapan yang terakhir kita perlu pastikan jawapan terakhir berada dalam pecahan bercampur ataupun pecahan termudah ataupun dalam nombor bulat. Jadi macam mana kita nak gunakan 3 langkah ini? Mari kita lihat dalam contoh. Untuk tips yang pertama, bagi menukarkan, kalau soalan yang diberi adalah dalam nombor bulat, kita akan jadikan dia dalam pecahan. Okay, nak tukarkan nombor bulat dan pecahan, terus buat dengan per dengan 1. Terus jadi nombor pecahan. Okay, kalau pecahan wajar ni, tak apa. Terus kita boleh darab. Tidak wajar pun kita terus boleh selesaikan dengan darab. Okay, kalau diberi nombor bercampur, apa yang kita nak buat? Kita perlu pastikan dia berada dalam A per B. Jadi macam mana nak tukar nombor bercampur untuk berada dalam A per B adalah dengan darab dan tambah. Okay, contohnya penyebut terus kita tulis sebagai 7. Jangan tukar tau. Okay, kemudian kita darab 7 darab 2, kita akan dapat 14. 14 tambah dengan 5, kita akan dapat 19. Terus tulis 19 di atas. Jadi kita akan dapat 25 per 7 sebagai 19 per 7. Barulah kita boleh selesaikan darab pecahan. Nombor bercampur tak boleh selesaikan terus untuk darab. Sekarang kita nak tengok tips yang ketiga. Jawapan akhir boleh berada dalam pecahan bercampur atau pecahan termudah atau juga nombor bulat. Kalau dalam tiga-tiga ni kita tidak perlu membuat sebarang pengiraan. Tapi kalau keadaannya, kalau jawapan akhir kita berada dalam pecahan tidak wajar, kita perlu kira. Ya, macam mana nak kira? Kita tahu per adalah maksud dia bahagi. Jadi kita akan buat 19 bahagikan dengan 7. Kita akan dapat 2 darab 7 dapat 14. Jadi 19 tolak 14 kita akan dapat 5. Okay, yang ini kita akan label A, yang ini sebagai B dan ini adalah C. Jadi cara penulisan dalam bentuk pecahan nombor bercampur, A berada di hadapan, B di sini dan C di sini. Jadi kita akan menjadikan dia 2 di hadapan, 5 per 7. Jadi jawapan yang ada adalah 25 per 7. Sekarang mari kita gunakan 3 langkah mudah. Okay, yang pertama pastikan kesemua nombor yang diberi berada dalam pecahan. Kalau ini tidak berada dalam pecahan, kita terus perkan dengan 1. Okay, sekarang kedua-duanya sudah berada dalam nombor pecahan. Okay, garisan-garisan perpanjang sikit. Terus tulis penyebut 1 darab 7 sebab dia tidak akan berubah. Okay, kemudian 4 darab dengan 5 sebab ini adalah dalam keadaan pecahan. Bukan pecahan nombor bercampur. Jadi terus kita boleh selesaikan. 4 darabkan dengan 5 dapat 2. 20. 1 darab 7 kita akan dapat 7. Sekarang ini ada berada dalam pecahan tidak wajar. Kita perlu bahagi sebab 20 dengan 7 tidak ada dalam mana-mana sifar. Okey, seterusnya 20 kita bahagikan dengan 7, kita akan dapat 2. 14. 20 tolak dengan 14, kita akan dapat 6. Jadi kita akan tulis 2. Yang ini A, B dan C. Kita akan tulis 2, 6 per 7. Okay, tengok pada pecahan di belakang ni. 6 per 7 sudah berada dalam bentuk termudah. Jadi jawapan akhir kita terus boleh tinggalkan sebagai 2, 6 per 7.
Contoh yang kedua adalah dalam pecahan bercampur dan juga nombor bulat. Okay, yang pertama, kita perlu tukarkan nombor bulat terlebih dahulu kepada pecahan. Jadikan dia per dengan 1, kemudian gariskan garisan per, terus tulis penyebut iaitu 7 darabkan dengan 1. Okay, darab dengan 12 terus boleh tulis. Yang sekarang kita nak selesaikan adalah pecahan nombor bercampur ni. Tukarkan dia dengan pecahan tidak wajar, itu darab dan tambah. Okay, 4 darab 7, kita akan dapat 28. 28, kita tambah dengan 5, kita akan dapat sebagai 33. Sekarang, bila dalam keadaan macam pada tips yang kedua, kita boleh selesaikan. Okay, 33 darab 12, kita perlu membuat sedikit pengiraan. Jadi, yang kita senang selesai adalah 7 darab 1. Terus tulis 7. Okay, untuk selesaikan 33 darab 12, kita perlu kira dalam darab lazim. Okay, bila kita kira, kita akan dapat 396. Tulis 396. Sekarang 396 per dengan 7. Jawapan tak cantik. Kita perlu tukarkannya dengan membahagi 7. 396 kita bahagikan dengan 7. Kita akan dapat 56 4 per 7. Jadi 56 4 per 7. 4 per 7 adalah pecahan temudah dah. Jadi jawapan akhir kita boleh tinggalkan sebagai 56 4 per 7. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, kedua-duanya berada dalam nombor pecahan. Okay, gariskan dulu per. Okay, terus tulis penyebut itu 4 darab dengan 4. 3 terus boleh tulis. Okay, yang ini kita perlu ubah. Iaitu pecahan nombor bercampur. Darab dan tambah. 1 ataupun 4 darab dengan 1, kita akan dapat 4. Tulis dulu 4. 4 tambah dengan 3, kita akan dapat 7. Jadi tulis di sini sebagai 7. Kemudian darab, 3 darab 7 adalah 21. 4 darab 4, 16. Kemudian bahagi. Bila bahagi, kita akan dapat 1. 5 per dengan 6, 16. Okay, 5 per 16. Ini 5 dengan 16. Ada tak dalam sifar yang sama? Tak ada. Jadi terus kita boleh tinggalkan jawapan kita sebagai 5 per 6, 16. Kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Okay, kedua-dua melibatkan pecahan nombor bercampur. Jadi kita perlu tukarkan dahulu iaitu darab dengan tambah. Terus tulis darab dan tambah. Okay, tulis dahulu iaitu penyebut dia 7 darab 2. Yang ini tak berubah. Okay, sekarang kita selesaikan. 7 darab 5 kita akan dapat 35. 35 tambah 5 kita akan dapat 40. Tulis 40. Kemudian darab. 2 darab 6 kita akan dapat 12. 12 tambah 1, 13. Kemudian kita akan selesaikan 40 darab dengan 13. 40 darab 13 kita akan dapat jawapan dia iaitu 520. 7 darab 2 kita akan dapat 14. Kemudian 520 per 14. Jawapan ini tak cantik. Jadi apa yang kita perlu buat adalah membahagi. Jadi caranya adalah bahagi bentuk lazim. Bila bahagi 520 dibahagikan dengan 14, kita akan dapat jawapan adalah 37 2 per 14. Jadi kita tulis 37 2 per 14. Perhatikan pecahan pada bahagian belakang. 2 dan 14 berada dalam sifar 2. Okay, 2 dan juga 14. Jadi, di belakang tu akan menjadikan bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. 37, 1 per dengan 7. Jadi, jawapan akhir adalah 37, 1 per 7. Seterusnya, kita pergi pada contoh soalan yang seterusnya adalah 48 darab 5 per 8. Okay, jadikan dia dalam pecahan dahulu. Terus garis panjang, tulis siap-siap yang penyebut 1 darab 8 supaya takkan berubah. Yang ini pun sama, terus tulis 48 darab dengan 5. Kemudian kita selesaikan. Yang boleh kita selesaikan dengan mudah adalah 1 darab 8. Terus tulis jawapan. Okay, yang kena cari sikit lebih adalah 48 darab 5. Kamu kira, kamu akan dapat 240. Kemudian, jawapan ini tidak boleh ditinggalkan sebegini. Kena buat apa?
bahagi. Macam mana? 240, kita akan kira 240 bahagikan dengan 8. Bila kamu kira, kamu akan dapat jawapan adalah 30 tanpa baki. Jadi jawapan akhirnya dalam nombor bulat iaitu 30. Sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Kedua-duanya berada dalam nombor pecahan bercampur. Okay, kita akan darab dan tambah. Yang ini pun darab dan tambah. Okay, garis panjang, garisan per. Yang kita perlu tulis adalah penyebut terlebih dahulu. 5 darab dengan 8 sebab dia tidak berubah. Okay, barulah kita selesaikan. 5 darab 1, kita akan dapat 5. 5 tambah 1, kita akan dapat 6. Kemudian tulis darab. 8 darab 1, kita akan dapat 8. Kita akan dapat 8. 8 tambah dengan 5, kita akan dapat 13. Jadi tulis 13. Kemudian kena selesaikan. 5 darab 8, terus kita dapat jawapan adalah 40. Kalau 6 darab 13, kamu kira dalam bentuk lazim ke ataupun petak sandwich, kita akan dapat 78. Sekarang jawapan ni adalah 78 per 40. Tak boleh ditinggalkan dalam jawapan macam ni. Jadi apa yang kita perlu buat? Adalah dengan membahagi. Okay, bila bahagi, kita akan dapat jawapan 138 per dengan 40. Okay, 138 per 40 ni. Tengok pada pecahan terakhir yang di belakang dia iaitu 38 per 40. Boleh permudahkan lagi dengan membahagi 2. Yang ini pun bahagi dengan 2. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 38 bahagi 2. Kita akan dapat 19. 40 bahagi 2, kita akan dapat 20. Jadi 19. 19 per 20 dah tidak boleh dipermudahkan lagi. Jadi terus boleh tinggal jawapan. Akhir ini adalah 19 per 20. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.